yang mana lebih kurang sebulan lebih kelas kita ini tertunda sehinggalah ianya dapat dimulakan kembali pada minggu yang lalu, bahkan 2 minggu sebelumnya pun. Walhamdulillah. Cuma pagi ini ataupun siang ini adalah merupakan pertemuan kita yang pertama dengan menggunakan aplikasi Zoom. InsyaAllah kita akan menyambung kembali surah Al-Bayyinah yang kita mulakan pada pertemuan yang lepas, iaitu menerusi rakaman video. Harap masing-masing ada nota yang telah pun dikirimkan sebelum ini, insya-Allah. Dan seperti mana selalunya bagi yang mengikuti, sebahagian daripada kita yang mengikuti pengajian ataupun kuliah usaha Hafiz, formatnya tu lebih kuranglah. InsyaAllah jika ada yang ingin memberikan pandangan ataupun bertanya dan sebagainya, insyaAllah akan ada cara-caranya, seperti antaranya kalau di bawah tu, kalau yang menggunakan ini ataupun yang menggunakan handphone, kalau ada 3 dot tu, di sana ada bahagian chat. So kita boleh type ataupun kita boleh isyaratkan bertanya dan sebagainya. Namun itu semua nanti akan diuruskan insya-Allah oleh pihak admin Ustaz Zubair kita, insya-Allah. Baik, kita mulakan dahulu dengan surah Al-Fatihah, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas kesudian melapangkan waktu dan kita dapat mudah-mudahanlah sama-sama saling doa mendoakan antara satu sama lain, dan mudah-mudahan pertemuan seperti ini di alam maya menerusi Zoom dan seumpamanya tidaklah berpanjangan, insya-Allah. Mudah-mudahan keadaan kembali seperti mana sedia kala, seperti mana biasa, di mana kita secara fizikal dapat bertemu, berhimpun dan dapat menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu yang lainnya juga, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih di atas kehadiran bersama. Saya terus terang saya katakan, kalau tak ada COVID-19 ni, saya pun tak pakai Zoom. Inilah antara beberapa kali pertama saya menggunakan aplikasi ini juga. Belum sangat-sangat mahir, masih lagi bertatih kata orang tu. Namun dalam waktu yang sama kita cuba manfaatkan insya-Allah apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun maklum pasti ada hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa yang lain mendengar suara saya. Mungkin ada di antaranya yang beri feedback tak ada suara tu, mungkin kena adjust sedikitlah daripada apa yang setting yang ada pada beliau. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke surah Al-Bayyinah yang sedang kita perkatakan. Alhamdulillah, pertemuan sulung kita yang lepas, bila kita menghayati sedikit ayat pertama sebagai pengenalan surah Al-Bayyinah ini, Bayyinah yang bermaksud penerangan ataupun bukti, yang mana pada ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah orang-orang kafir
min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik, munfakkina hatta, mereka ini meninggalkan maksudnya kepercayaan mereka, kebiasaan mereka, sehingga ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka bukti ataupun keterangan yang jelas nyata. Alhamdulillah, pertemuan sulung kita walaupun secara rakaman kita telah pun daripada sudut sejarah kita mengambil asal usul timbulnya orang-orang Yahudi daripada kalangan ahli kitab maupun orang-orang Nasrani. Begitu juga dengan asal usul sedikit timbulnya orang-orang musyrikin. Seterusnya, Allah berfirman, orang-orang yang dikatakan kafir. Kafir, kita maklumi daripada awal lagi. Ia bermaksud orang-orang yang ingkar. Dasar orang-orang kafir ini adalah apabila disuruh, tak nak buat. So mereka ini kafir. Tak semestinya kafir itu daripada sudut akidah. Kalau akidah dah memang jelaslah. Jadi yang Allah fokuskan di sini pada ayat pertama, orang-orang kafir yang ingkar ini adalah ingkar daripada sudut keimanan dan akidah mereka. Yang mana mereka ini terdiri daripada orang-orang ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin. Mereka ini kafir dengan caranya, ingkar mereka ini dengan caranya, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka ini tidak mahu ataupun tidak dapat meninggalkan kepercayaan mereka, pegangan mereka, anutan mereka, sehinggalah datangnya keterangan kepada mereka. Ini bermaksud, kalaulah boleh kita ibaratkan, saya tidak akan keluar rumah. Ini contoh aja. Contoh pun kita kena bawa contoh COVID-19 je lah. Punya contoh kan. Saya tidak akan keluar rumah kecuali ataupun sehingga bekalan makanan saya habis. Jadi bermakna selama bekalan makanan saya ini masih ada, saya tak akan keluar rumah. Fokus bayyinah. Jadi bila bekalan makanan saya habis, barulah saya keluar rumah. Pergi pasar, itu pun nak kena bawa IC. So, kalau kita perhatikan, bila Allah firmankan, orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrikin, mereka ini ingkar. Tapi keingkaran mereka ini mungkin berubah. Kufur mereka ini mungkin berubah menjadi iman apabila ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka keterangan. Jadi di sini kalau kita perhatikan, bayyinah yang insya-Allah akan dihuraikan pada ayat yang kedua nanti sebagai menunjukkan bahawa kekufuran, keingkaran seseorang itu boleh berubah. Sekaligus memberikan kesedaran kepada kita. Bila seseorang itu ingkar, bukan bermakna selama-lamanya dia akan ingkar. Kalau dia kufur, bermakna bukan sampai mati kau akan kufur. Tidak. Allah kan Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Muqallibal qulub wal absar.
esok mungkin menerima. Itu seperkara. Saya ingin mengajak teman-teman jamaah yang saya hormati sekalian kembali ke ayat pertama keseluruhan. Di mana ayat pertama ini Allah mulakan dengan firman-Nya, lam yakunil ladzina kafaru. Bermula dengan huruf lam. Saya ingin mengajak daripada sudut loghah, sebab mukjizat Al-Quran dari sudut bahasa Arab ni memang tak ada siapa pun menandinginya. Jangankan tanding, setanding dengannya pun tak mampu. Bila kita katakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Maaf kalau saya bawa contoh ni, contoh menggunakan bahasa Melayu kurang sesuai, al-maklum sajalah. Kita ni bukan orang Melayu dan pun tak sekolah Melayu. Bila saya nak mengkhabarkan kepada seseorang, saya boleh mengkhabarkan secara direct. Umpamanya, minta maaf lah, bulan-bulan puasa ni pun, time-time puasa ni, contoh saya memang tak ada contoh lain. Contoh makan saja, minta maaf. Contoh saya makan nasi. Bila saya sebutkan saya makan nasi, itu direct, langsung. Ataupun kita nak lebih spesifikkan, saya makan nasi lemak. Saya tak nak panjang-panjang lebar. Nanti ada lepas azan zuhur pula ada yang buka pula nanti. So, saya makan nasi lemak. Contoh saja. Tapi saya boleh mengolah susun kata saya itu dalam bentuk ayat penafian. Umpama dalam bahasa Melayu, saya gunakan perkataan tidak. Saya tidak makan nasi ambeng. So, bila saya sebut, saya tidak makan nasi ambeng, orang boleh memahaminya dengan fahaman yang saya ini makan nasi lemak. Tapi mungkin ada juga ada orang faham, saya ini makan nasi biryani. Ada pula orang faham saya makan nasi nasi jenganan ke dan sebagainya. Namun akhirnya saya pakai perkataan saya tidak dalam nak mengkhabarkan kepada seseorang. Saya tidak makan nasi lemak. So dengan sendirinya bila saya menyebutkan demikian bermakna penafian yang saya buat itu dah tetap. Maka dengan sendirinya mesti ada maksud sampingannya. Saya tidak pergi Pasar Gelang. Ini contoh kedua. Bila saya sebut saya tidak pergi Pasar Gelang, saya khabarkan kepada seorang. Saya tak pergi Pasar Gelang. Hari ini, contoh je lah. Orang boleh faham. Oh, pasal hari ini, date-nya berapa bulan tarikh genap ke apa ke? Oh, pasal dia ni punya IC number, ujungnya tarikh ganjil. Apa date ataupun digitnya ganjil. Nombor ganjil. Ataupun, dia ni punya IC lagi hilang. Ataupun, dia ni tak pergi Pasar Gelang, tak hari Senin. Mana ada pasar? Contoh je. So, banyak terkaan-terkaan yang boleh dibuat apabila saya ini. Tapi, di balik penggunaan, kalau balik kepada kaedah bahasa Arab, bila kita menggunakan penafian di awal, saya tidak. Lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir ini tidak akan meninggalkan kepercayaan mereka, pegangan mereka, akidah mereka dan sebagainya. Bermakna ini penafian. Dan penafian ini biasanya mengandungi maksud. Itu yang saya katakan tadi. Saya tak pergi Pasar Gelang. Maksudnya sebab hari ini kalau saya datang pun pasar tutup. So itu maksud dia.
Tapi di samping maksud, ada lagi sesuatu yang termaksud di samping itu. Maksud di bawah maksud. Macam mana nak cakap ni? Sub maksud. Kalau itu mungkin sesuai lah. Tu saya katakan, saya ni memang tak sekolah Melayu. Jadi lebih banyak merosakkan bahasa Melayu. Minta maaf lah kat sini ada cikgu-cikgu bahasa kan. Masya Allah, minta maaf. Jadi, bila Allah firmankan, Lam yakunil ladhina kafaru. Orang-orang kafir ni tak akan meninggalkan pegangan agama mereka. Mereka tak akan tinggalkan. Dan sebab kenapa mereka tak akan tinggalkan, macam-macam sebab. Yang insya-Allah akan kita selongkar pada ayat-ayat yang berikutnya. Sama ada ahli kitab mahupun orang-orang musyrikin. Tapi bila mana di penghujung ayat Allah katakan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka keterangan ataupun penjelasan. Jadi di situ ada clause-nya tu. Ada penjelasan yang mana memang mereka tidak akan meninggalkan agama pegangan mereka, tapi bila mana datang kepada mereka keterangan, maka mereka akan tetap menerimanya. Di sinilah kalau kita lihat antara punca dan sebab mengapa mereka ini tidak dapat meninggalkan pegangan agama mereka ini, antaranya adalah dalam sejarah sendiri menunjukkan bahawa terdapat permusuhan dan kebencian setiap mereka, orang-orang ahli kitab mahupun orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk Al-Quran itu sendiri. Selain daripada permusuhan adalah sikap fanatik mereka. Pegang sungguh dengan apa yang mereka terima daripada apa yang disampaikan, diasuh, dididik oleh orang-orang tua mereka ini sendiri. Jadi sejarah telah menunjukkan di mana permusuhan dan kebencian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Ayat-ayat seperti ini sebenarnya bukan ia kita lihat daripada sudut permusuhan. Mereka memusuhi orang-orang Islam dalam sejarah, memusuhi Nabi, memusuhi Al-Quran. Bukan bermakna bila mana Al-Quran ini sendiri Allah firmankan terdapat of the main screen. Jadi muka Ustaz boleh nampak besar. Terdapat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mana ayat-ayat ini bukanlah merupakan ayat-ayat yang menimbulkan kebencian orang Islam terhadap mereka. Menimbulkan permusuhan orang-orang Islam terhadap mereka. Tidak. Ia juga merupakan sebahagian daripada al-bayyinah. Keterangan. Firman Allah umpamanya dalam surah Al-Baqarah ayat 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan reda, akan bersetuju ataupun suka kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang terpesong itu. Yes, Afwan. Jadi mereka tidak dapat menerimanya, tidak dapat reda terhadap apa yang engkau sampaikan sehinggalah engkau ini menurut agama mereka. Yes. Di surah Al-Ma'idah ayat 82 Allah berfirman membahagikan antara orang-orang kafir ini
daripada ahli kitab ini sendiri Allah firmankan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang beriman. Siapa mereka? Yang begitu keras permusuhan mereka, dahsyat sungguh permusuhan mereka, ia adalah orang-orang Yahudi dan wallazina asyraku, dan orang-orang musyrik. Terus jazai. Wala tajidanna aqrabahum, dan Afwan. demi Ustaz. ya, Ustaz ada nak gunakan slide tak? ana gunakan slide sekarang ni. Oh, sebab yang nampak dekat skrin cuma file ni aja. Kirakan slide belum dibuka. Ajib. Oh, nasib baik di bagi tahu, kalau tidak sampai habis nanti kan. Tengok file je. Okey. Nampak skrin ni dapat? Sekarang ni nampak? Tak. lagi. Masih belum lagi. Aha. Aku tadi gambar selalu masuk gambar asap pedas. Mungkin Ustaz boleh stop share dan share semula yang slides ni. So nak close everything. Stop share, lepas tu share balik slides ni. Okey. Okey, nak share balik ya. Minta maaf lah siaran terkendala sebentar ya. Macam saya sebutkan tadi, memang saya pun masih bertatih dalam hal ini. Okey. Maaf ya. Ada slide dia sekarang ni? Ada slide-nya? Okey. Ha? Ada. Okey. Okey. Mana gunakan slideshow? Okay. Ada slide? Ada. Okey, alhamdulillah. Minta maaf siaran terkendala sebentar. Saya pun tak begitu fasih sangat, mahir sangat dalam penggunaan Zoom. Baik. Ayat kedua daripada surah Al-Maidah ini Allah bagikan, ya, macam disebutkan tadi, ayat 82 surah Al-Maidah, Allah bagikan di antara orang-orang yang difirmankan ayat pertama surah Al-Bayyinah ini, orang-orang kafir. Ya, maknanya adanya permusuhan yang teramat sangat datangnya daripada orang-orang Yahudi wallazina asyraku, dan daripada orang-orang musyrik. So yang sangat memusuhi Islam di zaman Nabi SAW, di waktu surah Al-Maidah ini ayat 82 ini diturunkan, adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan, dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali mawaddah, kasih mesranya, lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yang lebih dekat kasih sayang dan mesra mereka ini adalah terdiri daripada allazina qalu inna nasara, iaitu orang-orang yang berkata bahawa kami ini adalah orang-orang Nasrani. So jamaah, kalau kita perhatikan macam disebutkan tadi ya, ayat-ayat ini bukanlah merupakan ayat-ayat yang membangkitkan orang-orang Islam ini memusuhi mereka. Tetapi daripada sudut sejarah inilah yang kita makluminya. Seterusnya, apa akidah pegangan mereka? Inilah keterangan yang kemudiannya ditegakkan
oleh Nabi SAW dalam dakwah baginda dan juga surah Al-Bayyinah ini. Di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka ini mendakwa. Wa qalatil yahud wan nasara. Apa dakwaan mereka? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini sebenarnya adalah anak-anak Allah dan juga ahibba'u. Kekasih-kekasih Allah. Maknanya Allah sayang kita lah. Orang tua mana tak sayang anak kan? Qul. Sebaliknya Allah perintahkan Nabi supaya berkata, katakanlah wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bizunubikum. Kalau betul demikian, maka mengapakah dia, yakni Allah, menyiksa kamu dengan azab dosa-dosa kamu? Bal, bahkan sebaliknya, antum basyarum mimman khalaq. Kamu semuanya adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang diciptakan. Tak ada keistimewaan kamu. Yang kamu sendiri mendakwa kamu ini anak-anak dan kekasih Allah. Yang mana manusia ini umumnya yaghfiru liman yasha'. Allah memberikan pengampunan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha'. Dan Allah mengazabkan sesiapa yang Allah kehendaki. Kita boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat 18. Dan terhadap orang-orang musyrikin pula, dalam surah An-Nahl ayat 123, Allah berfirman, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar, wa ma kana minal musyrikin, dan tiadalah ia dari kalangan orang-orang musyrik. Sebab dakwaan mereka ini menyembah Tuhan yang banyak, orang-orang Makkah musyrikin ini, mereka menyembah Tuhan yang banyak kerana itulah agama yang diajarkan, yang diturunkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat ini tergantung kecuali dengan kita mengambil dan melalui ayat 2 dan 3. Di mana pada ayat yang kedua ini Allah berfirman, Rasulun minallahi. Al-Bayyinah yang dimaksudkan pada ayat pertama adalah seorang Rasul dari Allah. Yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka ni siapa? Allazina kafaru. Orang-orang kafir, sama ada min ahlil kitab wal musyrikin, daripada kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik. So, bacakan kepada mereka suhufan mutahharah, lembaran-lembaran suci. So, itu ayat kedua. Fiha kutubun qayyimah, yang mana dalam lembaran-lembaran suci ini terkandung di dalamnya kutubun qayyimah, pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar, yang kukuh, yang tidak direka-reka, tidak diubah suai dan sebagainya. Saya ingin mengajak sekali lagi kepada melihat kehebatan susunan bahasa Al-Quran ini. Kalau kita balik kepada kaedah bahasa Arab, Rasulun. Rasulun ini, kalau dalam bab ilmu nahunya, ia dinamakan mubtada'. Mubtada' ni maknanya mubtada', bukan murtabak. Murtabak nak kena Q panjang. Mubtada'. Maknanya noun ataupun isim, nama yang memulakan sesuatu ayat.
Ahmad pergi kerja. So Ahmad itulah mubtada sebab ia memulakan ayat tersebut. Ahmad ni kenapa? Pergi kerja. So itu khabarnya, mengkhabarkan apa yang Ahmad buat, apa yang berlaku pada Ahmad dan sebagainya. Okay. Jadi sepatutnya kalau mubtada ini dia adalah mubtada mesti ma'rifah. Ma'rifah maksudnya at least dia ada huruf alif dan lam. Tak sepatutnya rasulun. Tapi sepatutnya ar-rasulu. Ada huruf alif dan lam. Ataupun setidak-tidaknya kalau tak ada huruf perkataan minallahi, setidak-tidaknya boleh dikatakan Rasulullah. Rasul dari Allah, dia juga adalah Rasulullah. Kan sama. Tapi sebenarnya, walaupun kelihatannya sama, tapi tak serupa. Bila mubtada, kalau dalam kaedah bahasa Arab ni, dalam hukum nahwu khususnya, mubtada ini nakirah. Mubtada ini tak menggunakan alif lam. Dia menggunakan tanwin. Rasulun. Ia memberi maksud ada tujuan-tujuan yang diinginkan, yang dikehendaki daripada susunan ayat tersebut. Maksudnya, dia tidak hanya datang begitu saja. Kalau sesuatu nouns, sesuatu nama tu digunakan secara nakirah. Saya tak nak panjang lebar dalam bab ini sebab kalau dalam bab ini nanti datang juga tuntutan-tuntutan seperti mana biasa tuntutan tu. Ustaz, buka kelas bahasa Arab lah. Itulah. Saya bukan tak nak buka kelas bahasa Arab. Saya jenuh buat kelas bahasa Arab sebab ramai yang gugur syahid di pertengahan jalan. Seperti mana biasanya. Jadi kalau kita perhatikan, lafaz nakirah, biasanya kalau dia menjadi mubtada, nouns yang memulakan ayat tersebut, dia tak boleh datang begitu saja. Maksudnya, dia mesti ada sifat yang seterusnya. Kalau ikut kaedah bahasa Arab, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul ini mesti ada sifatnya. Dia tak boleh Rasul begitu saja. Dia mesti ada sifatnya. Sifatnya apa? Minallah. Kalau kita perhatikan. Iaitu dia ini Rasul, sifatnya adalah daripada Allah. Kalau daripada Allah, sekaligus ia memberikan maksud, pertamanya, kalau daripada Allah, si Rasul ini yang menyampaikan kepada kamu, apa yang dia sampaikan bukan dari dia. Itu bukan peringatan dia. Kalau ia menyampaikan sesuatu ajaran dan bimbingan, itu bukan ajaran dia. Kalau dia melarang sesuatu perkara, itu bukan larangan dia. Sebab dia dari Allah. Dia utusan, orang messenger yang menyampaikan. Tak lebih daripada itu. Jadi sebab itulah, bila Allah firmankan, sebagai menunjukkan bahawa kalau kamu nak membantah Muhammad, kamu sebenarnya bukan membantah Muhammad. Kamu membantah Allah. Bila mana kamu ini memusuhi Muhammad, bukan bermaksud kamu memusuhi Muhammad. Hakikatnya adalah kamu memusuhi Allah. So, ini dapat difahami
hanya daripada firman Allah, Rasulun minallah. Ya Rasul daripada Allah, yatlu suhufan mutahharah. Dia membacakan suhuf, lembaran-lembaran yang suci. Ini pernah kita bahaskan dalam surah Al-A'la, kalau tak silap saya. Bagi yang mengikuti kelas ini daripada sekian lama, sewaktu kita mengharungi surah Al-A'la, kita dapati bahawa kita pernah mengambil bila perkatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Perbezaan antara suhuf dengan kutub ataupun kitab. Kitab adalah sesuatu yang telah terhimpun, suhuf yang masih lagi bercerai-cerai. Itu daripada sudut bahasanya. Maknanya bila mana Nabi SAW melantik beberapa sahabat untuk menjadi penulis-penulis wahyu, masing-masing mereka mencatatkan dan dalam simpanan mereka. So, masa itu dinamakan suhuf. Bila dah disatukan, difinalisekan di zaman Saidina Osman, barulah dinamakan kitab. Ataupun dalam sebutan yang lain dinamakan mushaf ataupun mashaf. Yang mana pentingnya baik suhuf ini, ia adalah suci. Suci daripada sebarang campur tangan kata-kata manusia. Ini bermaksud Nabi Muhammad SAW tidak menokok tambah ataupun mengurangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan. Nabi ini pula yatlu suhufan mutahharah. Untuk apa Rasul ini diutuskan dan membaca suhuf ini sendiri? Kita perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 19. Dalam nota tidak kita muatkan. Sila kita catatkan. Firman Allah yang bermaksud, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami. Rasul kami. Kali ini Allah menggunakan direct, Rasul kami. Kalau dalam surah Al-Bayyinah ayat 2 tadi, Rasul daripada kami. So ini Rasul kami. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Yang menerangkan kepada kamu akan syariat Islam ketika terputusnya kedatangan Rasul-Rasul yang diutus. Antara Nabi Allah Isa alaihissalam dengan period Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebahagian riwayat menyebutkan sampai period ataupun jarak waktunya adalah sekitar 600 tahun. Sebahagian riwayat. Maka itu waktu fatrah tersebut, iaitu waktu terputusnya utusan Allah Subhanahu wa taala. So dalam keadaan yang macam ini, supaya kamu ini antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, iaitu supaya kamu tidak berdalih dengan berkata pada hari kiamat nanti, tidak datang kepada kami seorang rasul pun yang membawa berita dan juga pembawa amaran yang mengingatkan kami. Kerana sesungguhnya kata Allah, faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, pembawa berita dan juga berita gembira dan juga berita amaran. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 19. Jadi inilah bukti yang mana Allah Subhanahu wa taala menekankan, dan ini nampaknya menjurus kepada orang-orang musyrikin. Di sisi orang-orang ahli kitab pula, Allah firmankan di surah Al-Maidah ayat 44, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi
petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka inilah menjalankan hukum Allah. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah iaitu Taurat, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Antaranya contohnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 45. Ini ada dalam kitab Taurat yang juga dikuatkan dalam kitab Injil, malah diendoskan dalam kitab Al-Quran. Dan kami telah tetapkan atas mereka dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung. Maknanya dalam apa yang dinamakan hukum qisas ini, dalam Islam ini, bila kita mencederakan mata seseorang, orang itu berhak untuk mencederakan mata kita dan sebagainya. Jadi kita boleh rujuklah surah Al-Ma'idah ayat 45 dan seterusnya ayat 46 dan juga ayat 47. Kesudahannya sehingga ayat 48, ayatnya agak panjang sedikit. So kita boleh rujuklah. Ini adalah antara contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Jadi fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf itu, lembaran-lembaran itu terdapat hukum-hukum yang benar, yang tegas, yang jelas, yang mana hukum-hukum ini telah digubal ataupun diubah suai oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan juga oleh orang-orang ahli kitab. Jadi saya merujuk kepada saya rasa kita berhenti di sini dulu insya-Allah, sebab sesi online ni biasanya lah kalau ikut dia punya lumrahnya ni tak sesuai panjang-panjang dan sebagainya. Kalau dalam kelas mungkin kita boleh habiskan dalam sekitar 1 jam setengah. Ini pun kurang daripada 1 jam. Saya rasa kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya pada pertemuan akan datang insyaAllah. So di sini nampaknya ada beberapa ada beberapa message yang di-sharekan. Okey, screen on, tak ada slide, tadi telah di-slidekan, telah di-share. Nampaknya komen pasal slide. Okey. Ada sebarang input yang nak diberikan, so kita boleh, Ustaz Zubair nanti akan akan buka kepada mereka yang nak beri input ataupun soalan. Kalau tidak, kita baca tasbih kafarah. So kita berhenti di sini dululah insya-Allah. Yang ada sebarang soalan boleh unmute diri, kemudian tanyakan soalan kepada Ustaz.
nampak macam tak ada je. InsyaAllah. Kalau demikian, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah sekali lagi macam saya sebutkan di awal tadi, saya rakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian bersama-sama. InsyaAllah kita pun maklum